tak faham dia punya konsep dia tu, dia boleh jadi keliru tau. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing ini. Nampak tak? Permintaan dan penawaran mata wang asing. Mata wang asing. Mata wang siapa? Jadi kita selalu calon keliru kat sini. Mata wang asing ni siapa yang asing itu? Jadi cikgu dah cakap apa-apa kalau awak nak buat huraian, awak ambil contoh negara kita saja. Okey? So, apakah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Permintaan ialah, kita dah belajar dulu permintaan barang dan permintaan penawaran barang. Ingat permintaan ialah beli. Bila
Okey, sorry ya. Internet cikgu tak berapa ni. Okey, jap. Kita start balik. Cikgu present balik. Nampak tak? Boleh nampak? Nampak. Nampak Okey. Kita sambung balik tadi. Okey, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing. Okey, cikgu cakap tadi, kalau barang, awak anggap diri awak beli barang. Bila awak beli barang, awak minta barang. Bila awak jual barang, awak menawarkan barang. Macam tu. Tapi dalam konsep ini, tajuk ni, kita tak jual beli barang, tapi kita jual beli duit. Kita beli jual mata wang. Okey, bila berlakunya permintaan wang, maksudnya kalau secara mudah, bila berlakunya permintaan, bila orang nak beli wang. Ini cara yang senang awak nak faham. Bila orang nak beli duit. Bila orang nak beli duit siapa? Duit kita. Kita ambil sentiasa, kita ambil diri kita. Duit kita RM lah. Bila orang nak beli RM, maka berlaku permintaan RM. Bila kita jual RM, berlakulah penawaran RM. Boleh faham tak sampai situ? Boleh tak? Boleh faham tak? Faham. Ingat konsep tu So sekarang soalan dia tanya, apa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Okey, sebelum nak jawab faktor tu, cuba awak fikir, cikgu nak sebelum cikgu tunjuk slide lain ni, ataupun buku teks ada, cuba awak fikir. Bila berlakunya ataupun apakah contoh situasi ataupun aktiviti yang menunjukkan orang ataupun kita jual duit kita atau orang beli duit kita, orang minta duit kita. Bila berlaku? Siapa nak bagi contoh? Kita ambil permintaan dulu. Bila berlakunya orang minta RM, orang minta duit kita. Siapa nak jawab? Okay, bila dalam soalan ini, awak kena main dengan negara lah. Negara dengan negara sebab pertukaran mata wang asing kan. Jadi ini melibatkan dua negara ataupun lebihlah negara kita dengan negara lain. So soalan cikgu, bila berlakunya negara lain dia minta duit kita. Dalam contoh tadi ada. Cihau dah jawab sebenarnya. Okey, siapa nak jawab? Berlaku urus niaga perang ekspor. Berlaku urus niaga apa Jungkit? Cikgu tak berapa clear. Perang ekspor. Barang ekspor. Siapa ekspor? Siapa import? Malaysia ekspor barang ke negara asing. Malaysia ekspor barang keluar negara. Ya. Okey, bila Malaysia, awak sebut dah Malaysia ekspor satu markah. So, apa berlaku kat situ? Cuba Jungkit huraikan. Negara lain perlu ringgit untuk beli barang kita. Okey, negara lain sekarang Malaysia ekspor, betul? Malaysia ekspor maksudnya Malaysia jual ke Malaysia beli? Jual. Malaysia jual, tapi siapa yang beli? Luar negara. Luar negara. Jadi siapa yang kena bayar? Luar negara. Luar negara. So dia kena bayar dalam RM ke dalam duit dia? RM. Dalam RM. Jadi dia perlu tak tukar duit dia kepada RM?
Perlu. Perlu. Jadi dia minta tak RM? Minta. Minta. Jadi di situ sudah berlakunya permintaan RM. Macam tu awak cara jawab. Awak kenal pasti dulu duit siapa tukar kepada duit siapa. Kalau dia tukar kepada duit kita, dia minta duit kita. Kalau kita tukar duit kita kepada duit dia, kita yang minta duit dia. Jadi terbalik, kita sudah menawarkan RM. Nampak tak macam mana nak fahamkan tu? Boleh? Boleh tak? Okey, kita pergi faktor yang pertama, ekspor negara. Okey, faktor yang pertama yang mempengaruhi, sebab itu cikgu semalam kita dah belajar kenapa mesti ada harga belian, mesti ada harga jualan. Dan cikgu cakapkan kelas hari tu, kalau kita pergi bank ke, kita pergi papan bursa saham ke, kita akan nampak kan duit tu nilai RM, nilai mata wang asing dia sentiasa bertukar-tukar. Setiap hari dia bertukar nilai dia. Kenapa? Kerana berlakunya aktiviti-aktiviti yang mempengaruhi permintaan wang dan penawaran wang. Setiap hari berlakunya aktiviti-aktiviti ini. Maka nilai RM dan nilai mata wang asing itu dia sentiasa berubah-ubah. Kenapa berubah? Inilah dia. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran wang. Sebab berlakunya permintaan dan penawaran mata wang asing setiap hari. Okey? Itu awak kena tahu, kena pandai baca angka. Okey, yang pertama kalau kita tengok kat sini, apa dia? Ekspor negara. Jungkit cakap tadi. Betul. Ini adalah faktor yang pertama yang mempengaruhi permintaan ke penawaran. Ditulis kat sini. Permintaan wang. Nampak tak dia tulis Malaysia. So, kalau takut confuse, bagi nama mata wang negara mana. Itu mengelakkan awak tersilap. Bagi nama permintaan mata wang Malaysia. Kalau tulis kat sini permintaan US, awak dah kena cerita terbalik. Macam tu. Ingat macam tu je. Awak duduk di mana? Di Malaysia. Kalau sekarang awak duduk US, awak kira mata wang US. Macam tu. Okey, ekspor negara satu markah kat sini, satu markah. Lepas tu huraikan. Permintaan terhadap ringgit Malaysia. Nampak? Permintaan terhadap RM. Orang nak beli RM. Orang nak duit kita. Apabila Malaysia ekspor. Malaysia yang ekspor. Ini penting. Malaysia ekspor ke negara lain. Satu markah lagi kat sini. Lepas tu cikgu katakan F, H, C. Okey. Huraikan contoh. Contoh, Malaysia ekspor minyak sawit mentah ke India dan China. Satu markah lagi. Okey, nak terangkan lagi. Nak tunjukkan bagaimana berlakunya permintaan RM. Siapa boleh terangkan di bahagian contoh ni? Dia kata kat sini, Malaysia ekspor minyak sawit mentah ke India dan China. So, apa berlaku dekat sini? Siapa nak try? Nak huraikan ni, orang minta RM. Siapa orang itu? India dan China. Okey. Siapa nak terangkan? Sen Mau? Sen Mau? Sen Mau ada? Ada. Sen Mau cuba terangkan yang bahagian contoh ni. Macam mana Malaysia ekspor minyak sawit ke India dan China. So, apa berlaku? Apa? Ni contoh Malaysia ekspor minyak sawit mentah ke India dan China, betul? Okey, so apa berlaku di sini? Malaysia proses minyak sawit dan jual kepada India dan China. Okey, then betul? Apa berlaku? Melakukan ekspor. Okey, betul. Malaysia ekspor. Then kita nak kaitkan dengan mata wang ni.
mata wang Ha. rupiah dan RMB tukar kepada ringgit Malaysia. Rupiah ke rupi? Oh, rupiah. Rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia. India? Rupi Rupi. China? RMB. Renminbi. Okey. Renminbi. Okey, then apa jadi dengan rupi dengan renminbi? Jual kepada ringgit Malaysia. Okey, rupi kena tukar kepada RM, betul? Ya, Renminbi pun kena tukar kepada RM, betul? ya, cikgu. Kenapa dia kena tukar? Kerana mereka membeli bahan mentah minyak sawit. Okey, sebab dia beli barang kita, barang Malaysia, betul? Minyak sawit. Okey, jadi di sini dah betul tu. Terangkan macam tu. Okey, sekarang ni berlaku apa RM ni berlaku permintaan ke penawaran RM? Kita nak tengok RM kita nak tengok kepada kita nak belajar sekarang ni tajuk kita permintaan mata wang Malaysia. So mata wang Malaysia ialah RM. Okey, dah betul dah saya mau cakap tadi cerita dia. Jadi sekarang China tukar kepada RM, rupi tukar kepada RM. Jadi di sini berlaku apa kepada RM? Permintaan. Yes, RM berlakunya permintaan RM. Macam tu jawab. Okay, thank you saya mau, bagus. Okay, maksudnya China dan India dia meminta RM. Berlakulah di sini permintaan RM. Lepas tu awak terang je lah, awak terang je benda ni. Semua markah lah tu. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, so kita teruskan. Ingat ekspor kita jual. Kita jual. Kita ni Malaysia. Bila Malaysia, RM. Ingat tu. Macam tu cara. Tulis saja dekat kertas soalan awak dulu macam tu. Supaya nak mengelakkan siapa beli, siapa jual tu. Itu yang keliru nanti. Sebenarnya tajuk ni, soalan ni kalau keluar SPM, tak perlu tulis panjang-panjang tau. Cikgu akan bagi awak teknik nanti macam mana. Okey, ringkasan dia nampak yang saya mau cakap tadi. Kita ringkaskan. Jumlah ekspor barang atau perkhidmatan. Okey. Jadi, bagus tak ekspor ni sebenarnya? Kita dah belajar perdagangan antarabangsa. Ekspor nampak, ekspor tak nampak, import tak nampak. Bagus tak ekspor ni sebenarnya? Bagus. Bagus tak? Okey, bagus. Sebab kita banyak jual lah. Maksudnya ramai orang nak beli barang kita. Baguslah. Okey, jadi bila orang banyak nak beli barang kita, banyak negara nak beli barang kita, maka ekspor akan meningkat. Okey. Cikgu nak biasakan awak ringkaskan dia. Cikgu akan gunakan ekspor Ini untuk ekspor, ini untuk import. Ni untuk kita ni lah senang Sebab lepas ni cikgu akan ada formula ni untuk awak teknik mengingat. Okey, ekspor meningkat. Ramai ni negara nak beli minyak sawit kita ni, bagus. Sebab kita adalah pengeluar sawit yang paling banyak sekali dekat dunia ni. Jadi ekspor meningkat. So apa berlaku kepada nilai RM? Siapa nak terangkan? Meningkat. Meningkat. Okey, kenapa meningkat, Jongkit? Kerana permintaan data ringgit meningkat. Ya, jawab macam tu saja. Betul, bagus. Bila ekspor meningkat, ramailah orang nak beli barang kita. Ramai nak beli barang dan perkhidmatan Malaysia. Bila ramai nak beli, mereka kena tukar kepada RM banyak. So, dengan cara ini, duit kita akan naik. Okay, so nilai kita, nilai RM akan naik. Okay, tukar kepada RM ini merujuk kepada permintaan
mata wang asing. Mata wang asing itu mata wang siapa? Mata wang RM akan meningkat. So, dia punya clue kat sini, bila ekspor meningkat, RM juga meningkat. Okey, boleh? Nampak jumlah ekspor barang meningkat, permintaan terhadap ringgit. Tolong biasakan macam tu jangan sebut jumlah ekspor meningkat, permintaan juga meningkat. Awak tak sebut permintaan apa, duit siapa, nanti markah dipotong. So sebut permintaan terhadap RM juga meningkat. Sebut RM pun boleh, tulis RM pun kita terima dalam SPM. Okey, boleh? Dan sebaliknya, jika jumlah ekspor berkurang, menurun, ekspor turun, tak ada orang nak beli barang kita, tak laku. Dah ada pengeluar minyak sawit, contohlah, dah ada pengeluar minyak sawit dari negara lain. Jadi Indonesia tak nak beli dengan kita, US tak nak beli dengan kita, jadi ekspor negara kita dah berkurang. Bila ekspor dah berkurang, maksudnya kita jualan kita dah berkurang. Jadi orang bila dah berkurang tak nak beli barang dengan kita, maka dia minta tak duit kita? Dia minta tak RM? Dia perlu tukar tak duit dia dengan duit kita? Dia dah tak nak beli barang kita ni. Dia dah tak nak beli barang kita. Bukan tak nak beli, dah kurang. Kalau dulu beli banyak, sekarang beli sikit je. Jadi dia minta banyak tak duit kita? Tidak. Tidak. Maka kita nampak kat sini ada perkataan minta. Jadi permintaan terhadap RM akan jatuh. Apa jadi dengan nilai mata wang kita? Bahaya ni. Kalau terus berlaku ni, ekspor turun, apa jadi dengan nilai duit kita? Nilai RM akan jatuh. Boleh? Boleh sampai sini? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok side lain. Okey, nampak sini. Permintaan bila berlaku permintaan mata wang asing. Okey, kat sini tadi bila berlaku permintaan mata wang Malaysia. Okey, nanti cikgu bagi awak slide ni. Nampak kat sini berbeza. Ini berlaku permintaan mata wang Malaysia. Yang seterusnya ni berlaku permintaan mata wang asing. Bila berlaku? Jadi awak terbalikkanlah saja. Tu cikgu kata awak letakkan diri awak sekarang sebagai orang asing. Okey, bila berlaku permintaan wang asing? Ekspor ke import? Kalau kita negara kita Malaysia, kita ekspor, berlaku permintaan terhadap duit kita RM. Tapi sebaliknya tu maksudnya bila ekspor mesti ada import. Okey. Kita import. Cikgu bagi contoh Kita tu siapa? Malaysia. Malaysia import barang dari China. So apa berlaku kat sini? Siapa nak terangkan? Farah? Farah? Ya. Terangkan. Malaysia import barang dari China. Apa berlaku Farah? Permintaan ke penawaran? Tidak. Permintaan. Permintaan apa kena sebut? Permintaan mata wang mana? Mata wang negara kita atau mata wang negara lain? Macam tu. Awak sentiasa ada dua negara macam tu. Mata wang kita ke mata wang negara lain? Awak boleh cerita dua-dua side tu. Dua-dua pihak tu awak boleh cerita.
Okey, cuba je Farah. Salah tak apa? Permintaan mata wang dolar. Ikut contoh cikgu bagi ni Farah. Malaysia beli barang dari China. Malaysia import barang dari China. So, apa berlaku? Permintaan wang Cina. Okey. Cuba huraikan dulu ni. Malaysia import. Bila Malaysia import maksudnya Malaysia apa? Beli ke jual? Beli. Malaysia beli. Beli. Dari Cina. China. Okey. So, bila beli, kena bayar. So, siapa kena bayar sekarang? Malaysia. Malaysia kena bayar. Malaysia kena bayar kepada siapa? China. Kepada China. So, Malaysia kena bayar. Malaysia kena bayar kepada China dalam mata wang apa? Mata wang China. Mata wang apa China? Dah lupa. Tadi macam sebut? Renminbi. Renminbi. Okey. Renminbi. Jadi Malaysia kena bayar kepada China dalam mata wang China lah. Mata wang renminbi sebab kita beli barang dia. So sekarang apa Malaysia patut buat? Tukar duit. Tukar duit. Tukar duit apa? Renminbi. Duit siapa tukar kepada duit siapa? Ringgit Malaysia tukar kepada renminbi. Ya, jadi RM kena tukar kepada renminbi. Nampak tak? Sebab tu cikgu kata awak faham cerita dulu. Jadi dekat sini RM kena tukar kepada renminbi. Sekarang baru kita nak tahu siapa minta duit siapa, siapa menawarkan duit siapa. So kalau cikgu tanya dekat sini, berlaku permintaan mata wang. Permintaan mata wang negara mana? China. Siapa minta duit China? Malaysia. Malaysia. So, apa yang berlaku kepada duit China? Meningkat. No, permintaan ke penawaran? Permintaan. Ya, jadi di sini bila RM tukar kepada renminbi, kita yang minta duit renminbi. Kita minta duit renminbi. Kita minta renminbi. So, berlakulah di sini permintaan mata wang asing. Mata wang asing tu siapa? Mata wang renminbi. Mata wang asing, tolong sebut. Kalau tadi permintaan mata wang negara kita sendiri, permintaan RM. Sekarang ni berlaku permintaan mata wang asing. Kita pula yang minta duit dia. Faham tak? Boleh faham? Semua boleh faham? Boleh. Okey. Jadi permintaan mata wang asing. So duit kita RM apa jadi? Apa jadi dengan RM? Apa jadi dengan RM? Permintaan ke penawaran? Penawaran. Terbalikkan saja. Ini teknik, terbalikkan saja. Kalau dah minta wang asing, RM berlaku penawaran. Maksudnya apa? Penawaran kan cikgu cakap tadi kita jual, kita bayar. So, kita kena bayar RM. Kita kena bayar ni. Kita kena bayar maksudnya gini. Okey, kalau tengok contoh kat sini dia tulis pengimport Malaysia meminta wang dolar. Tadi cikgu bagi contoh China.
meminta wang dolar untuk membayar pengeksport Amerika. Siapa boleh terang ayat ni? Pengimport Malaysia. Pengimport Malaysia. Dua benda. Pengimport Malaysia, pengeksport Amerika. Chan Jaja ada? Jaja? Chan Jaja? Mana Jaja? Saya tak bersuara. Siapa lagi ada dalam ni? Siapa nak try? Cepat. Apa maksud pengimport Malaysia? Apa maksud pengeksport Amerika? Malaysia Cepat. beli barang dekat Amerika. Malaysia beli barang dari Amerika. Okey. Pengimport kita kata Malaysia beli. Pengeksport Amerika, Amerika jual. Okey. So dekat sini kita tahu dah siapa minta duit siapa. Farah, siapa minta duit siapa? Malaysia minta duit Amerika. Ya. RM minta duit US dollar. Maksudnya RM kena tukar kepada US dollar. Jadi US dollar ini berlaku permintaan, maka penawaran berlaku kepada RM. Nampak? Okey. Malaysia beli barang Amerika. Malaysia kena bayar dalam duit Amerika. Jadi duit orang Malaysia kena tukar RM kepada US dollar. Jadi kita minta duit dolar. Kita minta sebab kita nak tukar. So berlakulah permintaan terhadap mata wang USD, bukan mata wang kita. Itu dia panggil sini mata wang asing ni. Jadi awak buatlah macam ni. Cikgu buat macam ni. US dollar permintaan. So RM apa berlaku? Terbalik saja. Kita jual RM. Okay, kalau kita tak nak jual, sepatutnya kita nak beli. Maksudnya kita nak orang beli duit kita. Kita tak nak beli duit orang. Biar orang beli duit kita. Okay, faham tak ni? Boleh? Faham. Okay, so pelabur Malaysia meminta wang dolar. Nampak cikgu cakap tadi? Pelabur Malaysia, orang Malaysia meminta wang dolar untuk melabur di Amerika. Jadi penduduk Malaysia minta wang dolar untuk melancong atau belajar di Amerika. Okey, contoh yang Cihau cakap tadi. Cikgu tunjuk contoh video tadi kan. Tapi yang itu bagus tak? Pelancong asing datang dekat negara kita. Bagus tak tu? Bagus tak? Tidak. Bagus. Kenapa Tidak. bagus? Kenapa bagus, Jungkit? Saya kata tidak. Kita? Apa tu, Jungkit? Tidak bagus. Tidak bagus. Okey, pelancong, dengan betul-betul ayat cikgu. Pelancong asing datang ke negara kita. Bagus ke tak bagus untuk duit kita? Bagus. Farah kata bagus. Jungkit? Bagus. Bagus. Kenapa bagus? Sebab dia minta duit Malaysia. Dia datang negara kita, dia bawa duit dia. Tapi duit dia tu tak boleh guna dekat dalam negara kita. Kita tak terima US dollar kat sini. Jadi dia kena tukarlah duit dia dengan duit kita. Jadi dia minta duit kita. Baguslah. RM, orang minta duit kita kan. Macam kita orang minta beli barang kita lah. Macam tu. Okay, awak faham konsep macam tu. Siapa beli, siapa minta, siapa yang jual. Awak faham konsep tu, awak tak akan silap. Okay. So next. Okay, ringkasan dia tadi jumlah import barang atau perkhidmatan. Okay, so tadi ni ringkasan dia lah. Maksudnya rumusan. Maksudnya dalam exam awak kena terangkan semua benda ni. Jadi secara kesimpulannya, contoh awak buat ayat kan. Import. Okay, sekejap. Okay, import
Jumlah import barang meningkat. Okey. Import meningkat. Apa jadi kepada mata wang asing? Nampak ya? Cikgu tulis mata wang asing, cikgu tak tulis mata wang RM. Apa jadi? Siapa nak terangkan sini? Import meningkat. Maksudnya kita beli barang daripada negara asing banyak, semakin banyak. Semakin banyak import, semakin banyak kita beli. So, apa jadi dengan mata wang asing itu? Asing. Meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Sukalah dia. Sebab kita banyak import, kita banyak beli dengan dia. So, mata wang asing, mata wang dia yang meningkat. Mata wang asing ni siapa? Refer kepada soalan. Kalau US dollar lah. Kalau yen lah. Macam tu. So, kita terbalikkan. Apa jadi dengan duit kita, RM? Jatuh. Menurun. Yes. Ya, itu saja. Jawapan dalam SPM kita nak ini saja. Naik turun je. Jawapan awak tak sampai 2 perenggan, awak boleh dapat 4 hingga 6 markah. Untuk soalan tajuk kadar pertukaran asing ni. Memang sangat senang sebenarnya. Nanti kita tengok contoh soalan. Okey, kita terbalikkan jika jumlah import barang atau perkhidmatan menurun. Okey. Import menurun. Okey. Kita tak banyak beli barang pun daripada Jepun. So, apa jadi terhadap permintaan terhadap mata wang asing? Maksudnya kita kata kat sini permintaan asing dalam kurungan kita buatlah yen Jepun. Apa jadi dengan permintaan yen Jepun? Kita dah tak banyak import ni. Kita dah tak banyak beli. Apa jadi dengan permintaan Jepun? Yen. Turun. Menurun. Sebab bila kita tak banyak beli, dah turun, kita tak banyaklah nak tukar duit RM kepada duit yen. So, kita tak mintalah duit yen tu lagi. Jadi, dia akan turun. Nampak tak? Macam tu cara dia. So, apa berlaku dengan RM nanti? RM akan apa? Meningkat. Meningkat. Terbalik macam tu je. Boleh sampai sini? Cikgu nak fahamkan konsep permintaan dengan penawaran. Okey, cara awak menerangkan tu. Terang satu-satu. Bila berlaku permintaan, ekspor negara. Bila ekspor. Tengok dalam contoh dalam buku teks tu ada. Cikgu dah terangkan secara langsung dah sebenarnya. Okey, bila import berlaku pula, ni macam cikgu tengah terang ni. Okey. Cuba awak tengok dalam buku teks tu. Penawaran bagi mata wang sesebuah negara wujud apabila negara tersebut mengimport barang atau perkhidmatan dari luar negara. Okey, nampak tak? Bila kita import, maksudnya dekat sini kita minta wang asing. So, apa jadi dengan RM? RM kita menawarkan. Awak terbalikkan saja. Okey? Permintaan, penawaran. Bila kita ekspor, cikgu buat ringkasan sini. Bila kita ekspor, kita minta, bila kita ekspor, cikgu berkata kita, Malaysia ekspor, maka berlaku permintaan mata wang ataupun penawaran mata wang. Cikgu tulis RM Okey. Cikgu tulis Malaysia. Bila Malaysia ekspor, banyak ekspor, ramai orang beli barang dari kita. So, berlaku permintaan ke penawaran? Permintaan RM ke penawaran RM? Permintaan. Yes, permintaan.
Bila import, penawaran RM. So dekat sini, Malaysia export ni permintaan RM. So kalau berlaku penawaran ni terhadap apa? Bukan RM lah kan? Penawaran apa? Duit mata wang asing. Okay, cara macam tu awak tengok. Bila Malaysia import, tengok dalam buku tu Bila Malaysia import, penawaran bagi mata wang sesebuah negara wujud apabila negara tersebut mengimport barang dari luar negara. So kalau nak terang satu-satu. Ambil negara satu-satu negara. Jangan terangkan dalam serentak tu awak terangkan 2-3 negara, nanti awak pening. Okey, ingat tu Malaysia import, Malaysia jual, maka kita, Malaysia import maksudnya Malaysia beli. Bila beli, kita sudah jual duit kita, maka berlakulah penawaran RM. Bila Malaysia export, kita jual, orang luar negara yang beli, maka kita sudah melakukan permintaan RM. Orang minta duit kita, import, kita minta duit orang. So kita keluarkan duit kita, yang ni duit masuk. Macam tu. Sama je konsep dia awak belajar dengan permintaan barang dan penawaran barang. Boleh? Boleh sini? So kita dah belajar 2 faktor. Satu ekspor, yang kedua import. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wang dan penawaran wang. Okey, sekarang dia tengok side lain pula. Bila berlakunya penawaran mata wang Malaysia, nampak dia tulis sini Malaysia. Okey. Bila berlakunya penawaran mata wang Malaysia. Dia tulis sini import. Okey, apa kaitan import dengan penawaran mata wang? Cikgu dah terang tadi sebenarnya. Penawaran terhadap ringgit Malaysia wujud apabila Malaysia import barang dari luar negara. Okey, macam tadilah cikgu cakap. Penawaran terhadap ringgit Malaysia, duit kita sudah keluar kena tukar dengan duit negara lain, berlaku bila Malaysia import. Jadi dalam konteks soalan ini, awak kena sebut export import. Itu je keyword dia. Kita bermain dengan export import. Okay. Bila kita import saja, maka berlakulah penawaran. Kenapa? Malaysia import dari Thailand. Okey, siapa nak terang kat sini? Tadi macam Sen Mau cakap tadi, betul. Okey, sekarang cikgu nak orang lain pula. Joshlyn, cuba terangkan dekat sini, terangkan dekat contoh ni. Huraikan, apa jadi jika Malaysia import beras dari Thailand? Ini boleh jadikan sebagai satu soalan kebat dah ni. Joshlyn, try je. Malaysia import dari Thailand. Joshlyn? Mana Joshlyn? Joshlyn. Hai, senyap je Joshlyn cikgu nak panggil orang lain pula. Rachel. Amoy cantik, cepat. Rachel. Aduh, penatnya cikgu panggil mana lagi? Siapa lagi Suci. Lo Suci. Okey, Lo Suci boleh cakap? Ada mic? Tak ada? Siti Nurbahia. Siti Nurbahia. Mana dah pergi? Jan Jaja.
Chan Jaja. Hai, semua tak menyahut ni. Sepatutnya lepas dapat vaksin, dia lagi aktif. Nanti nak suruh ni lah orang KKM cocok dekat ni lah. Suntik dekat mulut lah bagi boleh bercakap banyak sikit. Boleh tak? Okey, siapa nak try? Saya juga. Okey, Jongkit. Okey, Jongkit. Malaysia import barang kan. So Malaysia perlu beli duit Thailand. Maka permintaan data duit Thailand akan meningkat. Okey. Supply penawaran mata wang asing wang mereka meningkat. Okey. Betul. Okey, bagus-bagus. Jongkit cakap tadi Malaysia beli, betul? Jongkit, Malaysia beli barang, perkataan beli Thailand. So, Malaysia tadi apa? Jongkit, Malaysia Beli duit Thailand. okey, minta atau beli duit Thailand. Okey. 4 keyword dia, beli duit Thailand. Duit Thai, duit apa Baht kan? Okey. Okey, sekarang yang berlaku sekarang, kita tengok kita tengok duit Thailand dulu. So, berlaku apa kepada duit Thailand? Permintaan ke penawaran? Permintaan. Yes. Berlaku permintaan terhadap duit asing. So, apa jadi dengan duit kita? RM. Penawaran meningkat. Yes. Betul. Terbalikkan saja. Cikgu dah cakap tadi, kalau duit asing berlaku permintaan, duit RM berlaku penawaran. Semakin meningkat sebab kita makin banyak. Beli lagi beras dari Thailand. Beli lagi, tambah lagi. Last berlakulah penawaran. Semakin meningkat. Okay. So dekat sini cikgu nak tunjukkan tengok konsep permintaan, penawaran. Kita minta duit asing, so mata wang asing berlaku permintaan. Duit kita berlaku penawaran. Sebab itu dia nak tengok tajuk dia ni. Bila berlaku penawaran mata wang Malaysia? Bila kita beli barang dari luar negara. Satu markah. Lepas tu terang lagi. Jangan stop sampai situ. Contoh, Malaysia beli barang dari Thailand. Okey, terang lagi. Malaysia beli barang dari Thailand, maka Malaysia telah meminta atau beli duit Thailand. Sebab Malaysia kena bayar dalam mata wang Thailand. Jadi Malaysia kena tukar RM kepada Thailand. Maka berlakulah permintaan terhadap mata wang asing iaitu baht Thailand, sedangkan duit Malaysia berlaku penawaran mata wang RM. Faham tak? Jangan terus stop. RM meningkat. Penawaran RM. Stop situ. Satu markah je awak dapat. Rugi ni. Huraian ni semua 3-4 markah. Boleh ya? Boleh sampai sini? Boleh. Okey, ini pun cikgu dah terangkan. So okey, bila berlaku penawaran mata wang asing. Okey, tadi Jongkit cakap bila berlaku, nampak bila berlaku penawaran mata wang Malaysia. Sekarang dia tanya pula bila berlaku penawaran mata wang asing. So terbalikkan sajalah. Okey, nampak sini. Ada contoh tak? Cikgu tengok. Okey, tak ada. Pelabur Amerika meminta wang ringgit untuk melabur di Malaysia. Okey, kita tengok atas dulu. Pengimport Amerika. Pengeksport Malaysia. Siapa beli, siapa jual? Amerika beli. Ceritanya ialah antara Amerika dengan Malaysia. So, siapa tadi Farah? Amerika? Beli. Amerika beli. Malaysia? Jual. Jual. So, dekat sini awak dah nampak dah. Siapa minta duit siapa? Amerika minta duit Malaysia.
Okey, Amerika minta RM. So RM sudah berlaku permintaan ke penawaran? Penawaran. Permintaan. Dia minta duit kita kan? So RM telah berlaku permintaan. So apa jadi dengan US dollar? Kalau RM berlaku permintaan, US dollar? Penawaran. Itu saja. Yes, itu saja. So kita dah jawab dah soalan ni. Bila berlaku penawaran mata wang asing dalam soalan ni ialah US dollar lah, Amerika. Nampak tak? Ini cara selamat untuk awak elak daripada tersilap. Boleh faham Boleh faham tak ni semua? Jongkit okey, Jocelyn? Boleh? Semau? Semau okey? Okey. Okey. So kita pergi faktor yang ketiga. Okey, kita dah habis tentang ekspor dan import ingat macam tu cikgu cakap, siapa beli, siapa jual. Okey, yang ketiga ialah faktor kadar faedah. Apa kaitan kadar faedah dengan permintaan dan penawaran wang? Okey. Apa itu kadar faedah? Kita dah belajar di tajuk, ingat tak kadar rizab? Kata 4 pun ada nak kira kadar faedah. Kalau kita pinjam duit dekat bank, kita kena bayar kadar faedah. Kalau kita buat bayaran secara hutang, kita pun kena ada faedah. So apa itu kadar faedah? Kadar bunga. Selalu kita cakap bunga. Pinjam RM10,000, bayar balik RM15,000. So berapa kadar faedah dia kat situ? Berapa faedah dia dekat situ? Cikgu pinjam dengan Jongkit RM10,000. Jongkit kata bayar balik RM15,000 selama 2 tahun. So berapa faedah yang cikgu kena bayar kepada Jongkit? RM5,000. RM5,000. So Jongkit kata saya nak naikkan lagi kadar faedah. Kalau nak pinjam lagi, cikgu kata cikgu nak pinjam lagi lah Jongkit. Jongkit kata saya akan naikkan lagi kadar faedah. So apa kaitan kadar faedah itu dengan ekspor dan import? Kalau kita tengok ekspor dan import, dan apa kaitannya dengan duit-duit kita ni. Okey, jom kita tengok Cuba awak tengok kat bawah ni, cikgu ada tulis ni. Kadar faedah merupakan satu alat yang digunakan oleh kerajaan. Ingat, cikgu dah ajar tu ada kadar faedah. Ingat lagi tak cikgu ajar 5 alat kewangan tu? Siapa boleh terangkan dah? Ni cikgu ulang balik lah ni. 5 alat kewangan. 3K, 2. Ni kat sini ni. Alat kewangan kerajaan. 3K, 2S. Apa K tu? Siapa boleh ingat ni? Satu alat yang digunakan oleh kerajaan di bawah dasar kewangan. Ingat kita ada 2 dasar. Dasar kewangan, dasar fiskal. Dalam mengawal bekalan wang dalam pasaran. Nampak tak ada kaitannya tu? Okey, kalau awak tak ingat, cikgu ulang balik. 3K ni ialah kadar rizab berkanun, kadar rizab tunai, kadar faedah. Dan 2S ni ialah syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan. Ini dasar kewangan. Tahun lepas tak keluar langsung pasal ini. Cikgu takut keluar. So, nanti kita ulang kaji Okey, jadi awak dah tahu kadar faedah itu adalah satu alat yang digunakan oleh kerajaan dalam nak kontrol mata wang negara. Sebab itu bank-bank semua dia tak boleh naikkan sesuka hati kadar faedah Dia dikontrol oleh bank pusat. Ingat cikgu cakap, yang kontrol semua ni adalah bank pusat. Ibu segala bank. Mother of bank. Semua bank dekat dalam Malaysia ni semua kena refer bank pusat. Okay? Jadi kita tengok kalau awak nak terangkan, kena terangkan 2 keadaan Cikgu selalu cakap, biasakan macam tu keadaan dia. Kadar faedah 1 markah. So terangkan ini. 1, bila kadar faedah turun, bila kadar faedah naik. So apa berlaku kepada mata wang? Okey. Penurunan kadar faedah dalam negara
akan mendorong kepada pemindahan modal dari Malaysia ke luar negara. Baca lagi sekali. Apa maksud tu? Siapa nak baca? Kadar faedah dah turun. Ini akan mendorong kepada pemindahan modal, berpindah dari Malaysia ke luar negara. Betul ke? Logik ke? Siapa nak try? Kadar faedah dalam negara. Mendorong kepada pemindahan modal. Modal daripada Malaysia ni kita bawa ke luar negara. Maksudnya banyak orang asing pinjam wang Malaysia. Orang Jika kadar asing, faedah turun. okey, faedah turun jadi orang asing suka ke tak suka? Suka pinjam wang Suka. dari Yes. Malaysia. Dia suka pinjam ataupun dia nak buat pelaburan ke, dia nak buat apa-apa projek dekat dalam Malaysia lah sebab kadar faedah dah turun, betul? Betul Jongkit? Jadi inilah yang akan mendorong ataupun menggalakkan perpindahan modal tadi daripada Malaysia ke luar negara. Jadi apa berlaku? Mereka meminta duit kita ke kita minta duit dia? Mereka minta rate kita. Okey. Jadi berlaku permintaan terhadap mata wang asing. Kalau nak bagi contoh negara kita, kita cakap mata wang asing tu mata wang negara kita. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Tengok dalam buku tu, fenomena yang sedemikian akan meningkatkan permintaan terhadap mata wang asing. Okey, fenomena yang sedemikian maksudnya keadaan yang begitu akan meningkatkan permintaan terhadap mata wang asing. Tak apa, lepas ni kita tengok ada contoh tak. Okey, dan terbalikkan jika berlakunya kenaikan kadar faedah. Okey, berlakunya kenaikan kadar faedah. Kadar faedah dah naik. Jadi ini akan menggalakkan, dia tulis kat sini, menggalakkan pemindahan modal dari negara lain masuk pula ke Malaysia. Betul ke ni? Kadar faedah dah naik. Lepas tu, negara lain masuk dekat dalam Malaysia. Pindahkan modal daripada negara lain ke Malaysia. Kesannya akan meningkatkan penawaran bagi mata wang asing. Siapa boleh terangkan? Farah nak terangkan? Jungki nak terang lagi sekali? Semau nak terang tak? Terbalik je, kita suka pinjam wang asing dari luar negara. Okay, then? Maka banyak wang asing masuk negara kita. Wang asing masuk negara kita maksudnya dia kena tukar duit dia pada duit kita, betul? Ya. Okay, so yang berlaku ialah permintaan RM tetapi penawaran bagi mata wang asing berlaku. Okay, betul. Okay, macam tu tengok. Boleh ya? Nanti kita tengok contoh lain. Boleh? Itu kadar faedah Okey, ini tadi cikgu cakap. Kadar faedah merupakan satu alat yang digunakan oleh kerajaan di bawah dasar kewangan bagi mengawal bekalan wang dalam pasaran. Okey. Boleh Kita teruskan. Kita ada 5, kita ada 6. Kita ada 6 faktor. Okey. Ini yang ke-4. Okey, tadi 1, 2, 3. Okey, 4.
Kita ada 5. Okey, cita rasa pengguna terhadap barangan import. Senanglah ni. Okey, cita rasa pengguna terhadap barang import. Apa kaitan taste? Taste, suka. Cikgu bila banyak kali sebut, kalau sebut cita rasa ni, awak kaitkan dengan suka atau minat atau trend. Apa kaitannya dengan permintaan mata wang dan penawaran mata wang? Cita rasa pengguna terhadap barang import. Suka sangat dengan barang import. Tak nak makan buah-buahan tempatan, tak nak makan nanas, tak nak makan pisang. Saya nak makan apple, saya nak makan buah kiwi. So apa jadi dengan kita punya RM, nilai RM? Penawaran Kita tengok meningkat. sana. Okey, cuba kita kata penawaran meningkat. Penawaran apa tu? Penawaran RM ke penawaran mata wang? Penawaran AM. Penawaran RM. Yes. Nampak jongkit dah nampak dah tu. Okey, nampak pengguna Malaysia suka. Ada perkataan suka, 1 markah. Awak tulis suka ni 1 markah tau. Kalau untuk jawapan cita rasa. Pengguna Malaysia suka terhadap barang import. Jadi, kita banyak tak beli barang import? Banyak. Orang Malaysia ni suka. Jadi pengimport peniaga-peniaga dekat dalam Malaysia ni dia akan order lah barang daripada luar negara sebab orang Malaysia ni suka makan suka guna barang import. Jadi Malaysia akan banyak tak beli barang import? Banyak. Banyak. So bila kita beli barang import, kita kena tukar tak duit kita kepada duit asing? Tukar. Kena banyak tukar, betul? Jadi apa berlaku dekat sini bila kita kena tukar duit kita dengan duit asing? Permintaan ke penawaran? Permintaan. Penawaran. Jongkit cakap tadi apa Jongkit? Penawaran AM. Penawaran. Farah? Penawaran. Penawaran. Jadi kita kata kat sini nampak kan, RM tukar kepada asing sebab kita nak beli barang import ni, kita suka beli barang dia. Jadi yang kita minta ialah duit asing. So RM? Penawaran. Jadi inilah faktor dia. Nampak Maka permintaan mata wang asing yang akan meningkat. Mata wang asing yang meningkat dan sebaliknya. Apa maksud sebaliknya ni? Jocelyn, apa maksud sebaliknya? Dalam SPM, dalam jawapan jangan tulis dan sebaliknya, stop. Dan sebaliknya tu apa kena terangkan. Kalau tak markah tak dapat kat sini. Dan sebaliknya tu apa Jocelyn? Yelah opposite. Cerita opposite dia tu. Apa? Nampak dekat atas ni ayat dia, maka permintaan mata wang asing akan meningkat. Kita minta mata wang asing. Dan sebaliknya, Jocelyn, try je, tak apa salah. Okay, cikgu bagi clue dan sebaliknya, ni dikata permintaan mata wang asing. Cikgu nak tulis sini. Apa jadi sebaliknya kepada permintaan RM dan penawaran RM? Buat macam tu. Okay, Jocelyn. Apa jadi dengan permintaan RM? Penawaran RM menurun. Okey, Jocelyn kata penawaran RM menurun. Betul salah? Salah. Salah. Saya mau, betul ke salah? Salah. Salah. Jungkit? Salah. Okey. Jocelyn?
Okey, kita tengok sini. Bila kita kata tadi permintaan mata wang asing meningkat, kita banyak beli barang dia, kita banyak minta barang duit dia. Jadi duit dia yang meningkat, jadi penawaran RM akan menurun ke meningkat? Jungkit. Maksudnya duit RM ni berlaku permintaan ke penawaran? Berlaku? Meningkat. Ya, penawaran kita yang akan meningkat. Okay. So, permintaan RM tu yang tak berlaku. Yang kita minta RM ni, orang tak minta lah sebab kita yang import, kita yang beli. Jadi, yang berlaku permintaan ialah terhadap wang asing. Jadi, permintaan asing akan meningkat. Penawaran wang kita yang kita duit banyak keluar. Okay, betul? Betul sini? Faham Jocelyn? Jocelyn boleh? Okay, ingat macam tu. Maka permintaan wang asing meningkat dan sebaliknya permintaan duit kita jatuh. Kalau kita kata duit kita, permintaan duit kita jatuh, orang tak belilah, orang tak minta duit kita. Sebaliknya kita minta duit orang. Kita jual banyak duit kita, kita banyak keluarkan duit kita. Itu maksudnya penawaran RM akan meningkat. Kena cerita sebalik ni macam tu. Ataupun awak nak ceritalah semua pun tak apa, mesti betulnya. Ya, awak nak terpulang cara awak nak terang macam mana, tapi cikgu ingatkan mesti ada cerita tentang permintaan dan penawaran asing dan juga Malaysia. Okay? Boleh ya? Okey, apakah akan berlaku jika cita rasa pengguna tempatan suka terhadap barang import? Inilah cikgu cakap tadi. Apa berlaku? Sebab tu kerajaan, okey, soalan tanya pula nanti. Soalan bahagian last kali kebat. Apakah pada pandangan anda, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Awak pun dah kebil-kebil tak tahu nak jawab kan? So langkah-langkah kerajaan apa patut buat? Sebab itulah salah satunya kerajaan menggalakkan aktiviti pelancongan. Hari tu kan kerajaan suruh pergi Langkawi tu. Sekarang ni dah buat pergi Langkawi. Itu ada kaitan lah tu. Nak suruh duit kita naik balik. Supaya ramai pelancong datang dekat Langkawi. Jadi bila mereka datang ke Langkawi, mereka kena tukar duit RM. Ini dapat membantu ekonomi. Nampak tak cara awak berfikir tu macam mana? Boleh Okey. buat sekatan. Boleh apa, Jonggit? Juga boleh buat sekatan. Betul. Boleh buat sekatan. Nampak awak dah dapat buat sekatan. Sekatan terhadap barang apa, Jungkit? Barang import. Yeah. Barang import. Terhadap barang import. Bagus, nampak. Lagi, apa kerajaan patut buat kepada firma-firma tempatan? Bagi subsidi. Yes, bagi subsidi, bagi bantuan. So, ini menggalakkan. Itu yang cikgu ajar IFK tu. Okay. So, kepada, kalau kita kata tak ada pada IFKS yang umum sosial, apa kerajaan boleh buat untuk menggalakkan supaya orang kita ni, orang tempatan ni, dia kata sini, pengguna tempatan. Pengguna tempatan ni maksudnya orang Malaysia lah. Supaya tak suka barang import. Kerajaan boleh buat apa? Dia tak ada kaitan dengan IFK, tapi dia umum. Siapa boleh bagi tahu? Kerajaan menjalankan, ni macam belajar moral tau. Kerajaan menjalankan apa? Yang ada dekat TV, dekat surat khabar, dekat radio. Kempen? Kempen apa? Kerajaan jalankan kempen belilah barangan buatan Malaysia. Boleh tak jawab macam tu? Boleh. Itu maknanya dah di luar kotak. Tak ada kaitan dalam ekonomi. Itu yang cikgu kata. I, F, K, lepas tu plus satu lagi sosial. Ini umum.
Kerajaan mungkin boleh jalankan kempen kesedaran kepada pengguna, belilah barangan buatan Malaysia. Ada sebab. Supaya rakyat Malaysia taklah beli barang tempatan. Okey, bagi diskaun, beli barang buangan mata. Awak boleh fikir semua tu tulis saja semua tu. Okey. So, apakah berlaku jika pengguna tempatan suka barang import? Inilah kita cakap tadi. Suka sangat nak beli barang import, permintaan wang asing bertambah. Nampak dia tulis sini. Permintaan, kita akan minta wang asing bertambah. Terbalikkan dengan mata wang tempatan. Hati-hati dengan mata wang tempatan kena sebut. Mata wang tempatan, mata wang asing. Ni cikgu cakap tadi. Permintaan asing. Okey, permintaan mata wang asing meningkat. Penawaran RM lah, cikgu cakap mata wang kita lah meningkat. Ini yang cikgu tunjuk tadi. Nampak? Okey, permintaan asing meningkat. Penawaran rakyat kita meningkat juga. Okey. Jika, okey, yang ini. Awak huraikan lagi. So, apa berlaku ni? Jika penawaran RM melebihi permintaan RM, bahaya tak? Jika penawaran RM lebih daripada permintaan RM, buat dalam bentuk maths. Penawaran lebih daripada permintaan. Kita dah belajar juga kan tajuk permintaan barang tu, cikgu kata tak bagus kan kalau permintaan lebih kepada penawaran. Ini akan menyebabkan lebihan apa? Kita ingat balik, lebihan apa kat sini? Penawaran RM lebih pada permintaan RM. So, lebihan penawaran apa, Jungkit? Penawaran apa kalau dalam konteks ni? Lebihan penawaran? Wang ringgit. Yes, ringgit Malaysia. Terlebih-lebih kita ni pergi beli barang orang. Duit kita banyak tukar dengan duit orang, bahaya. So, apa jadi? Nampak tak? Ini markah ni kalau awak tulis ni. Jika penawaran lebih daripada permintaan RM, maka berlaku lebihan penawaran RM, maka duit kita akan nilai RM jatuh. Nilai RM akan jatuh. Inilah yang bahayanya. Kalau dulu US dollar RM1.4 disebabkan ramai pengguna suka beli barang import, duit kita mungkin akan menjadi US dollar 1 sama dengan RM8. Mati macam tu. Ini pernah berlaku, awak tak lahir lagi tahun 98, awak tak lahir lagi kan? Cikgu baru grad daripada universiti tahun 97-98, masa itu sangat-sangat teruk, jatuh ekonomi, duit kita US dollar sama dengan RM8. Masa tu memang sangat-sangat, cikgu tak tahu, masa tu cikgu baru grad, susahnya nak dapat kerja masa tu. Okay, so kita tak naklah lagi berlaku macam tu. Sekarang kira masih kontrol lah. So, awaklah di sini. Kalau dia tanya, apa peranan awak sebagai seorang rakyat tempatan? Inilah, jangan nak beli-beli barang import. Beli je daripada Malaysia. Okey, boleh faham sini? Boleh? Nampak ni. Ini semua jawapan tau. Ini kalau awak cantiknya awak tulis semua ni. Bagaimanakah kita hendak menarik cita rasa pengguna asing supaya permintaan ringgit bertambah? Ini yang cikgu cakap tadi. Apakah langkah-langkah kerajaan? Ini soalan kebat. Cikgu takut keluar ni tahun ini. Sebab tahun lepas tak keluar. Bagaimana kita hendak menarik cita rasa pengguna asing? Nampak dia tu ni pengguna asing. Kita nak orang luar negara beli pula barang kita. Bila dia beli barang kita, permintaan duit kita naiklah. Nampak? Permintaan RM akan meningkat. So, apa nak buat? Banyakkan pusat pelancongan. Ini yang kerajaan sedang buat selepas kita PKP semua kan. Banyakkan pusat pelancongan. Penting sebab bila pelancong datang, mereka kena tukar duit dia kepada duit kita. So, baguslah. Okay. Menjaga keamanan negara. Nampak? Kena jagalah kalau negara asyik berperang je, bergaduh, kita 3 kaum ni. So, orang luar negara nak datang pun, takutlah nak datang Malaysia. Nanti kena tembak contoh kan.
Jadi kita kena jaga. Ini mempengaruhi. So ini semua adalah di luar kotak ni. Awak tolonglah jawab ini. Menjaga politik. Okey, ini dari segi politik pula. Okey. Keluarkan produk yang bermutu tinggi. Nampak? Ini firma. Okey. Promosi barang buatan Malaysia. Ini kerajaan. Sebab tu cikgu bagi awak teknik IFK tu. Apa individu patut buat? Apa kerajaan patut buat? Banyakkan pusat pelancongan ni kerajaan juga. Okey, ini pun kerajaan. Okey. Jadi awak sebagai individu apa? Oh, sebagai individu awak kaitkan dengan cita rasa. Kurangkan beli barang buatan tempat import, banyakkan beli barang tempatan. Macam tu. Boleh? Senang je kan? Boleh? Boleh. Okey, last kali faktor yang kelima. Kita ada 5 faktor Yang kelima, spekulasi. Ini. Kalau pergi sambung belajar dekat college universiti kan, dia ada satu course ini, spekulasi ni best belajar tajuk ni. Okey. Apa itu spekulasi? Maksudnya spekulasi mata wang ni adalah satu faktor yang menentukan permintaan RM meningkat ke atau penawaran RM yang meningkat. Okey. Apa maksud spekulasi? Siapa nak jawab? Satu perkataan je. Satu perkataan je spekulasi ni. Macam cikgu cakap kan, awak jangan dengar lah spekulasi tu bukannya betul sangat. Apa maksud spekulasi? Ramalan. Yes, ramalan. Okay, ramalan. Tapi dalam ekonomi memang kita kena buat spekulasi. Memang ada spekulasi. Kita kena ramalkan. Tahun depan duit kita naik ke turun? Kita kena buat ramalan. Agak-agak tahun depan harga barang tu naik tak? Harga kereta naik tak? Dia disebabkan oleh ramalan-ramalan inilah yang akan mempengaruhi kepada nilai mata wang itu. Itu maksudnya. So, kita nak jangkakan apa? Ramalan ataupun jangkaan. Okay. So, kita jangka, nampak? Dijangkakan. So, awak jangkakan dua benda lah. Jika dijangkakan nilai ringgit Malaysia meningkat. Okey, so kita kata spekulasi kita. Pertama, kita ramalkan RM. Okey, nilai RM naik pada masa depan. Oh, tahun depan duit kita mesti naik. Kita ramalkan. Dia adalah orang-orang yang spekulasi dalam ekonomi, pakar-pakar ekonomi, dia meramalkan. So apa ramalan-ramalan ini akan mempengaruhi tak kepada duit kita? Okey, nampak sini cikgu baca jika dijangkakan nilai ringgit meningkat pada masa depan, maka permintaan terhadap RM pada masa kini akan meningkat dan sebaliknya. Okey. Siapa nak terang kat sini? Dia kata kat sini bila kita ramalkan nilai RM naik pada masa depan, apa jadi dengan permintaan RM pada masa sekarang? Meningkat. Okey, kenapa meningkat? Jom Kit, cuba terangkan. Cikgu nak awak huraikan ni. Banyak orang rasa ringgit akan meningkat pada masa depan, so mereka akan kumpul atau tapakan ringgit sekarang. Dapatkan ringgit sekarang. Ingin tapak ringgit sekarang. Okey, cuba Jongkit terangkan dari segi ni dua negara. Ekspor import. Okey, nilai RM naik tahun depan. Okey. Cuba Jongkit kaitkan dengan ekspor dan import. Cuba terangkan ekspor dulu. Kita nak tengok ni betul tak dia kata sekarang ni meningkat. Okey, Jongkit. Meningkatkan ekspor ke? Okey, nilai RM naik. Maksudnya duit kita ada value kan? Ya. Duit kita dah lagi bagus lah.
So, orang masa depan tau, masa depan. Jadi kita cerita pasal masa depan dulu. Jadi kita kata orang luar negara, contohlah kita ambil Thailand. Thailand akan beli barang kita dengan banyak tak pada tahun depan? Tak. Tak. Kenapa? Harga menaik. Sebab nilai duit kita dah naik. Kan, duit kita dah naik. Jadi orang Thailand, negara asing, dia akan kurangkan barang dia. Dia kurang beli negara asing, dia akan kurang beli. Kita tulis dalam bentuk ayat dulu kurang beli barang Malaysia. Pada masa depan lah. Okay. So dia akan beli bila? Sekarang. Okay. So dia akan beli sekarang. Okay. Dia kata tahun depan duit Malaysia dah naik ni. Jadi kita jangan belilah tahun depan. Kita rugilah sebab duit Malaysia dah naik. Duit Malaysia dah naik tu maksudnya duit kita dah jadi mahal ke murah? Mahal. Yes, mahal. Jadi dia kata kita jangan beli tahun depan, kita beli sekarang. Jadi dia akan beli sekarang. Maka ekspor meningkat tak masa ni? Meningkat. Ekspor siapa? Malaysia ekspor barang. Yes, ekspor Malaysia akan meningkat. So bila ekspor Malaysia meningkat, kita banyak beli ke kita banyak jual? Banyak jual. Kita banyak jual. Jadi orang Thailand tadi, dia banyak beli daripada kita kan? So dia kena banyak tak tukar duit dia kepada duit kita? Banyak. Jadi Thailand tadi kena tukar duit dia. Thailand kena tukar duit dia kepada RM. So apa jadi kepada RM? Ramai tak orang minta RM? Ya. Ya, Permintaan meningkat. yes, permintaan RM akan meningkat. So betul tak ayat ini sama tak dengan ayat kat atas ni? Nampak tak? Permintaan RM pada masa kini akan meningkat. Betul? Itu cara nak menerangkan. Buat satu-satu. Kalau dah faham tak apa. Kalau tak faham sangat, buat macam ni. Selamat. Boleh? Dan sebaliknya. Apa maksud sebaliknya? Ni sebaliknya. Apa maksud sebaliknya ni? Terbalikkan saja lagi. Tadi kita ramalkan nilai RM jatuh. Kalau kita ramalkan nilai RM turun pada masa depan. Apa jadi? Nilai RM turun ni maknanya duit kita mahal ke duit kita murah? Murah. Duit kita dah murah pada tahun depan. So, orang akan beli tahun depan ke orang akan beli sekarang? Tahun depan. Jadi orang Thailand kata, kita jangan belilah sekarang, kita tunggu tahun depan. Sebab tahun depan duit Malaysia dah turun. Jadi kita beli tahun depan lah, dah murah. Jadi apa jadi dengan permintaan sekarang? Turun. Jadi permintaan RM sekarang akan turun. Nampak tak? Boleh? Boleh. Nampak ceritanya? Yang lain boleh? Farah boleh? Sema boleh? Boleh. Boleh. Okay, so habis untuk faktor-faktor. Cikgu rasa cikgu tak sambung, so kita pergi satu-satu. Kita tinggal sikit saja, minggu depan habis. Untuk sebelum kita tu, tengok latihan dalam buku teks tu. Simple je ni. Sampai 12-15. Soalan nombor
Kejap. Nyatakan kesan terhadap permintaan mata wang apabila. Okey, jom kita main quiz ni. Siapa nak try jawab? Kita buat nombor 2 dulu. Nak tengok awak faham tak apa maksud permintaan dengan penawaran tu. Okey, siapa nak try nombor 1, syarikat QL. Siapa nak try? Nak cikgu panggil nama ke? Volunteer lah. Cepat, ni pakar-pakar ekonomi semua ni. Cihau. Okey, Cihau nak jawab yang mana Cihau? Yang tadi permintaan. Okey, syarikat QL dari Malaysia mengimport jentera kilang dari negara Jepun. Cihau jawab permintaan ya Cihau. Betul ke salah? Cihau jawab ni. Jungkit jawab penawaran. Yang lain? Kalau tak nak bersuara, tulis kat chat tu. Syarikat QL dari Malaysia mengimport dari negara Jepun. So dia kata permintaan terhadap ringgit Malaysia. Penawaran terhadap ringgit Malaysia. So kita tengok kepada RM kita tengok pada RM. Orang Malaysia import. Import apa maksud import? Beli ke jual? Beli. Beli. Orang Malaysia beli barang dari negara Jepun. So siapa yang minta duit kita RM? Adakah orang Jepun minta duit kita? Bukan. Bukan kan? Tak. Sebaliknya siapa yang minta duit siapa? Kita. Malaysia minta duit Jepun. Jepun. So berlaku permintaan terhadap Duit Jepun. yen. Betul? Jadi terbalik kan? Apa jadi dengan duit kita? Permintaan ke penawaran? Yes, penawaran. Bila kita beli, kita kena tukar duit kita kepada duit dia, terus kita pergi tick dekat penawaran. Okey, boleh Cihau? Macam tu Kita beli, kita minta duit dia. Kalau soalan tulis permintaan terhadap yen, yes. Betul. Tapi ni dia tulis permintaan terhadap ringgit Malaysia, salah. So duit kita ni, penawaran terhadap ringgit Malaysia, duit ringgit Malaysia keluar. Okay, boleh Okey, nombor 2. Encik Syahmi dari Kuala Selangor membeli sebuah kereta import dari negara Jerman. Sama tak dengan atas? Sama. Sama. So, permintaan ke penawaran? Ya, Cihau. Juga penawaran terhadap ringgit Malaysia. Okey, nombor 3. Syarikat MQ dari Pasir Gudang. Pasir Gudang ni kat mana? Kelantan. Kot. Oi, Farah. Geografi Farah. Apa? Ni, Pasir Gudang ni dekat negeri mana? Cikgu ajar geografi pula ni. Cepat. Saya geografi. Jungkit, kat mana Jungkit? Farah kata tadi Kelantan, lepas tu Johor. Okey, Jungkit. Tak tahu, saya geografi feel. Cikgu pun fail geografi. Tapi cikgu tahu sebab ni negeri cikgu. Okey, syarikat Johor. Ya, Johor. Jadi Johor tu dalam Malaysia lah. Nampak tak? Dekat sini pun bahaya juga. Korang tak tahu Pasir Gudang. Dia ingatkan kat Jerman. Okay. Syarikat daripada jenis Johor lah dalam Malaysia. Ekspor. Okay, ekspor ke Filipina. Okay, tak faham ekspor ni tulis beli ke jual. Ekspor beli ke jual?
Jual. Jual. Siapa jual? Malaysia lah jual, betul? Okey, Malaysia jual. Jadi bila Malaysia jual ke Filipina, orang Filipina lah yang kena tukar duit dia kepada duit kita, betul? Jadi berlaku permintaan terhadap RM ke penawaran? Okey, Cik Hao kata permintaan. Okey, betul. Permintaan. Macam tu. Okey, Encik Leong menghantar anaknya melanjutkan pelajaran ke New Zealand. Apa ni? Ini adalah perkhidmatan, betul? Ini perkhidmatan. Ingat kita ada dua, barang dan perkhidmatan. Ini perkhidmatan. Dia hantar anak dia belajar kat luar negara. So apa kaitannya? Import. Tukar duit. Okey, ke New Zealand. Maksudnya ekspor ke import ni? Tak tahu, katalah kita tak tahu. Tapi maksudnya kita dah pergi ke luar negara, jadi kita kena tukar duit kita tak? Perlu. Ya, RM kepada duit New Zealand. Duit New Zealand apa dah? Cikgu pun dah lupa dah duit New Zealand. Okey, jadi berlaku sini permintaan ke penawaran? Penawaran. Kita yang minta duit dia, bukan dia minta terhadap RM. Jadi terus salah. Oh, bukan mereka yang minta duit kita, kita yang minta duit dia. Terus pergi dekat penawaran. Okey, macam tu. Okey, syarikat LMN dari Bangladesh mengimport. Nampak? Ni dia tulis Bangladesh pula. Dari Bangla import minyak kelapa sawit daripada syarikat dekat Malaysia. Dia tukar ayat saja ni pun. Apa ceritanya sini? Siapa beli, siapa jual? Siapa beli? Bangladesh. Bangla beli, Malaysia Jual. Bangla import. So Bangla beli, Malaysia jual lah. Betul. Bila Malaysia jual, orang Bangla lah kena tukar duit dia kepada duit kita, betul? Jadi, apa yang berlaku? Permintaan ke penawaran? Permintaan. Ya, permintaan. Okey, nampak? Pandai dah. Syarikat Superlink di Australia mengeksport daging ke Malaysia. Australia ekspor. Siapa beli, siapa jual? Okey, Cik Hao kata penawaran. Okey, kita tengok betul tak? Siapa beli? Malaysia beli ke Malaysia jual ni ya? Malaysia beli. Australia jual. Malaysia beli. Bila kita beli saja kita tahu penawaran ke permintaan? Penawaran. Cik Hao? Penawaran. Okey, bagus. Penawaran. Sekejap. Penawaran. Betul-betul. Kita duit bukan dia, kita yang beli, bukan dia beli daripada kita. Okey. Okey, boleh? Nampak tak? So dalam exam dia akan bagi benda ni macam ni tau. So awak kena trace dulu siapa beli, siapa jual untuk mengelakkan daripada salah ini. Siapa yang jual duit, siapa yang beli duit tu. Boleh? Okey, ada soalan? Boleh. Okey, jom kita pergi secara cepat. A, B, C, D ni kita habiskan. Menyatakan kesan terhadap permintaan atau penawaran mata wang asing. Okey, nampak? Ni dia tanya mata wang asing pula. Tadi dia tanya mata wang kita. Sekarang dia kata apa jadi kepada mata wang asing apabila perkara berikut berlaku dalam ekonomi Malaysia. Okey, barang ekspor Malaysia mendapat sambutan baik di pasaran antarabangsa. So apa kesan dia kepada permintaan atau penawaran mata wang asing? Barang ekspor mata wang asing. Apa Jungkit? Penawaran mata wang asing. Penawaran mata wang asing. Barang ekspor Malaysia mendapat sambutan baik di pasaran antarabangsa. So maksudnya baguslah untuk negara kita, betul? Duit kita kan?
ramai orang akan beli duit kita, maka berlaku permintaan dan RM, betul? Betul. So awak kena, kalau boleh awak asingkan. Permintaan RM naik, penawaran asing juga naik ke turun? Meningkat. Okay, pandai. Sebab dia banyak beli barang pada kita so dia yang kena keluar banyak duit dia. Okay. Cita rasa masyarakat Malaysia berubah kepada barang elektronik keluaran negara asing. Apa kaitan ni? Suka sangat ni rakyat Malaysia nak beli barang elektronik daripada negara asing. Permintaan mata wang asing meningkat. Yes, pandai. Permintaan asing yang akan meningkat. Penawaran duit kita juga akan Menurun. menurun ke meningkat? Penawaran mata wang tempatan meningkat. Okey. Sorry cikgu. Penawaran asing, permintaan asing akan meningkat. Penawaran tempatan RM akan Meningkat. Yes, pandai. Sebab kita kena banyak keluar duit RM untuk tukar kepada duit dia. So penawaran kita meningkat. Yang permintaan asing yang meningkat. Okay, bagus. Kadar faedah di Malaysia telah menurun. So orang luar negara ramai tak nak modal daripada mereka masuk Malaysia? Penawaran mata wang asing. Tengok balik. Kadar faedah dalam negara turun. Penawaran mata wang asing meningkat. Permintaan asing ke permintaan? Penawaran. Cuba tengok sini. Kadar faedah dalam negara turun. Jadi okey, dia macam ni Jongkit. Kadar faedah dalam negara turun. Jadi contoh cikgu boleh buat pinjaman. Contohlah kita tengok kadar faedah bank kan. So cikgu boleh buat pinjaman banyak dengan bank sebab kadar faedah dah turun. Jadi cikgu ada peluang tak cikgu nak pindahkan modal dari Malaysia ke luar negara? Maknanya cikgu nak buka perniagaan dekat luar negara. Betul tak macam tu? Jadi kesannya peningkatan permintaan mata wang asing. Permintaan mata wang asing. Betul tak Jongkit? Kita kena tukar duit kita kepada duit dia. Banyak. Betul? Faham tak? Permintaan mata wang asing akan meningkat. Permintaan asing akan meningkat. Bila kadar faedah turun. Kadar faedah dalam negara Malaysia turun. So rakyat Malaysia akan ada peluang untuk pergi pindahkan modal dari Malaysia ke luar negara. Jadi bila dia kata dari Malaysia pindah modal, pindah dari Malaysia ke luar negara, jadi duit RM kena tukarlah kepada duit asing. Bila RM tukar pada asing, jadi permintaan duit asing akan meningkat. Nampak tak? Boleh Jongkit? Boleh yang lain? Boleh tak? Boleh. Pening. Jongkit dah pening Ada sikit. tak. Ada sikit. Tak apa. Nanti cikgu cari soalan yang SPM nanti. Nanti kita tengok balik Okey, jom kita pergi D lah. Nilai mata wang ringgit Malaysia dijangka merosot. Nilai mata wang ringgit Malaysia dijangka merosot pada masa depan. Yang tadi ni. Apa jadi dengan masa sekarang? Nilai RM merosot. Maksudnya nilai RM merosot tu duit kita murah ke duit kita mahal? Merosot ni. Mahal.
Mahal. Nilai mata wang dijangka merosot. Murah-murah. Mahal murah. Murah lah kan? Murah. Okay, merosot lah maksudnya tak bagus. Kita tak suka. Kita kalau boleh nak naik. Tapi dikata dijangka merosot. Merosot maksudnya murah lah pada masa depan. So apa jadi pada masa sekarang? Adakah orang akan beli pada masa sekarang? Adakah orang asing luar negara akan beli barang kita pada masa sekarang? Tidak. Tidak. Jadi dia akan tunggu pada tahun depan sebab tahun depan dia nak merosot. Macam tu kan? Jadi apa berlaku pada masa sekarang, dia tak beli. Tak beli maka permintaan RM akan jatuh ke naik? Jatuh. Yes, jatuh. Penawaran asing akan meningkat. Betul? Kuasa beli masyarakat Malaysia telah meningkat. Apa kaitan? Kuasa beli, maksudnya kuasa beli ni rakyat Malaysia ni banyak duit ni, dapat duit macam-macam duit, dapat pendapatan. So bila pendapatan dah banyak, kuasa beli pun banyak. Nak shopping, nak shopping barang luar negara macam-macam. So apa kaitan dengan permintaan duit kita? Mereka akan beli banyak tak barang luar negara? Sebab kuasa beli dah meningkat ni. Betul tak? Permintaan meningkat. Okey, permintaan siapa? Permintaan RM ke permintaan asing? Yes, permintaan asing akan meningkat. Okey. Kalau tak ada duit, barulah nak beli barang Malaysia. Kalau dah ada kuasa beli meningkat, sibuk nak beli barang luar negara. Betul? Jadi banyak minta duit asing. Jadi permintaan asing akan meningkat. Okey? Okey, itu saja. Boleh? Boleh. Ada soalan setakat ini? So ingat kalau soalan tanya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang? Maksudnya apa yang mempengaruhi orang beli duit kita dan orang beli duit asing. So ada 5, ulang balik. 1. Ulang yang point dia. Pertama, faktor apa? Ada 5 faktor cikgu cakap. Faktor apa yang pertama? Ekspor negara. Okey, faktor pertama faktor ekspor. Yang kedua? Faktor? Import negara. Import. Mesti ada perkataan ekspor, mesti ada import. Yang ketiga? Kadar faedah. Kadar faedah. Yang keempat? Cita rasa pengguna. Cita rasa. Yang kelima? Spekulasi mata wang. Spekulasi mata wang. Okey. Boleh Okey, itu saja. Ada soalan lagi? So kita tengok sini minggu depan kita masuk, kita dah nak bermain dengan keluk. Yang ni soalan ada keluk-keluk nanti Okay, so habis lah. Ini yang tadi ni. Okay, habis dah. Itu je. Kita nak tengok pula minggu depan macam mana berlaku perubahan duit tadi yang kita kata spekulasi tadi. Duit naik, duit turun, apa jadi dengan ekspor dengan import. Yang dekat situ selalu keluar tu. Itu awak jawab dua baris saja dah dapat 6 markah. Okay, so kita jumpa minggu depan. Okay, thank you. Ini semua kita akan belajar nanti. Okay, thank you semua yang hadir. Semoga berjaya dengan cemerlang ya. Thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, bye.